depan sikit. Okey. Ha? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Kita bersyukur kepada Allah malam ini kita dapat untuk meneruskan pengajian kita untuk kelas yang kedua pada tahun ini, dan insya-Allah kita akan cuba untuk menyebut satu dua perkara berkaitan dengan ibadat malam ini. Kalau semalam kita menyentuh tentang perkara akidah ataupun usul dalam akidah ahli sunnah, penting untuk kita sebagai orang Islam mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan kejadian di akhir zaman. Malam ini kita nak sentuh berkaitan dengan ibadah ataupun hukum fiqh. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi pada malam ini dapat kita manfaatkan ataupun kita amalkan dalam kehidupan. Apabila kita menyebut ahli sunnah ataupun golongan ahli sunnah, golongan yang paling kuat beribadat. Apabila tuan-tuan mengaku ataupun mendakwa bahawa tuan-tuan adalah ahli sunnah, kita adalah ahli sunnah, salah satu daripada syiar ataupun ciri-ciri ahli sunnah adalah golongan yang paling kuat dan paling banyak beramal. Itu tanda ahli sunnah. Sebab itu kita nak mengenali seseorang itu ahli sunnah, kita melihat bahawa dia ni rajin buat ibadat. Sama ada rajin ibadat fardu yang memang wajib, ditambah pula dengan ibadat sunat. Sebaliknya, jika dia seseorang yang mungkin jauh daripada ibadat ni, dakwaan itu tak betul lah. Kerana ahli sunnah ini orang yang paling kuat beribadat. Sebab itu bila kita baca kisah para salaf, yakni generasi Nabi, sahabat dan yang kemudian daripadanya, kita akan tengok semangat dan kesungguhan mereka dalam melakukan ibadah. Sama ada berpuasa sunat, semayang sunat, baca Al-Quran, sedekah, rajin, kuat, banyak mereka buat. Jadi sebagai orang yang mengaku mengikuti jalan ahli sunnah, jalan orang yang diberi petunjuk hidayah, iaitu jalan Nabi dan para sahabat-sahabat baginda alaihi salatu wassalam, maka sepatutnya kita pun mencontohi kerajinan, kesungguhan dalam melakukan ibadah. Jadi ahli sunnah ni orang yang rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin berdoa, macam-macam lah. Rajin lah. Bukan orang yang sebaliknya, iaitu orang yang jauh daripada amalan-amalan sunat. Jadi bila disebut ahli sunnah, golongan yang paling kuat berzikir. Bila disebut ahli sunnah, golongan yang paling banyak berpuasa sunat, orang yang paling banyak melakukan salat sunat dan sebagainya. Itu syiar ataupun simah, ciri-ciri tanda ahli sunnah. Okey? Antara kesungguhan ahli sunnah ini, ataupun di antara benda yang banyak dan kerap dilakukan oleh golongan ahli sunnah adalah memperbanyakkan salat sunat. Jadi orang yang mengaku mendakwa, yang kata dia ni ahli sunnah, seperti kita, kena banyaklah sembahyang sunat. Tahiyatul masjid, wudu, duha, tahajud, witir. Yang rawatib tu tak sampai kata wajib lah, tapi dari sudut praktiknya macam wajib lah. Ahli sunnah
tak mungkin meninggalkan rawatib. Walaupun dia status dia sunat, tapi ahli sunnah ni payahlah kita nak jumpa yang tinggal rawatib. Lagi besar daripada itu, ahli sunnah ni kaki masjid. Sebab tu orang yang mengaku sunnah, dia mari sembahyang di masjid. Kalau dia sembahyang di rumah, bukanlah tak sah, bincang panjang lah, tapi susah lah nak mengaku ahli sunnah, kan? Ahli sunnah ni sinonim dengan masjid, kan? Okey, sebab itu bila orang mari ke Perlis, kita kena tunjuk masjid-masjid di Perlis ni dipenuhi dengan jamaah seperti yang ada di Mekah dan Madinah, negeri ahli sunnah, kan? Jadi bila kita pergi masjid-masjid depa, ramai orang sembahyang berjemaah. Itu tanda ahli sunnah, kan? Tapi kalau kita pergi masjid sunyi, kosong, tutup, yang ni sembang, kosong tak betul lah, kan? Okey. Jadi tak perlu dibahaskan terlalu panjang kerana tuan-tuan semua memang termasuk daripada orang yang melazimi salat sunat. Cuma kita nak tengok sikitlah. Satu, saya nak sebut poin tentang kelebihan sembahyang sunat ni. Nak bagi semangat ni ahli sunnah ni. Kadang-kadang duk bahas, duk bincang, duk bertengkar, duk berdebat, tapi tak buat sembahyang sunat. Jauh, jarang-jarang, kadang-kadang, kan? Tak betul lah. Ahli sunnah ni dia bukan sahaja semangat bertengkar, dia juga semangat dalam beribadah. Okey? Dan saya tengok tuan-tuan pun memang rajin lah, kan? Habis sembahyang maghrib tadi diikuti dengan rawatib. Sekejap lagi nak sembahyang Isyak. Lepas tu buat pula rawatib. Balik rumah sebelum tidur buat pula witir. Bangun awal tahajud. Mai masjid qabliyah subuh pula. Ini baru lambang, tanda, ciri-ciri, tabiat, perangai ahli sunnah. Lepas tu yang mana tak kerja pejabat tu ataupun ada masa-masa kosong, selit pula dengan duha. Jadi orang tengok kita ni muka sembahyang, kan? Duk telefon pun kalau tanya duk buat apa? Pukul 8 pun sembahyang, pukul 12 pun sembahyang. Kan? Dia aku dulu sembahyang ni. Ahli sunnah lah tu, kan? Okey. Hadis yang pertama. Hadis-hadis ni kita sebut sebagai hadis-hadis targhib. Targhib ni hadis-hadis motivasi untuk memberi galakan. Dia ada hadis-hadis yang gempak, ada hadis-hadis yang bagi semangat. Dia panggil targhib. Targhib ni nak bagi semangat. Yang nak gempak bagi takut tu dia panggil tarhib. Dekat-dekat tau. Targhib nak bagi semangat, nak bagi kita rajin. Tarhib nak bagi kita takut. Hadis-hadis ni dibahagikan dalam dua jenis tu. Kadang-kadang kita baca hadis ni dia bagi semangat. Kadang-kadang hadis ni dia bagi kita takut, ancaman dan sebagainya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Qal yaqulu rabbuna jalla wa azza limalaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammah kutibat lahu tammatan wa in kanat intaqasa minha syai'a qal unzuru hal li'abdi min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu' qal atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi atau kama qal. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah ke atas manusia pada hari kiamat nanti daripada sekalian amalan-amalan mereka, apa dia? Amalan-amalan mereka ni yang berkaitan dengan Allah lah. Al-muta'alliqah bihaqqillah. Amalan-amalan seperti puasa, semayang, yang ni yang amalan yang kita lakukan berhubung dengan hak Allah.
Amalan yang pertama, as-salatu. Of course, maklum, ma'ruf. Semayanglah. Cuma Allah berfirman, Allah berkata di dalam hadis ni, limalaikatihi, kepada para malaikat, wa huwa a'lam, dan Allah itu maha mengetahuilah. Tetapi pertanyaan ini untuk kita. Apa yang Allah kata? Unzuru fis salati abdi. Allah berfirman kepada malaikat, tengoklah salat hambaku. Yang ni merujuk kepada salat apa dia? Wajib mah. Sebab itu Tuhan tidak akan melihat amalan sunat jika tidak ada amalan wajib. Amalan sunat itu hanya bersifat menampung amalan fardu. Jadi ramai orang tanya, orang yang semayang tarawih, ni bulan 5, 17 hari bulan 5. Kita nak puasa 3-4 bulan lagi. Kan? Ni dah Rabiul Akhir. Ramai orang semayang tarawih tapi tak semayang fardu. Yang Tuhan nak tengok tu semayang fardu. Kan? Kemudian apa kata Allah? Atammaha am naqasaha. Pergi tengok semayang fardu dia tu sempurna ke kurang. Fa in kana, jika sembahyang dia tu sempurna, kutibat lahu tammah, tulis pahala penuh. Tammah, penuh. Fa wa in kana intaqasa minha, jika kurang, makna ada cacat, ada kekurangan, ada kerosakan dan sebagainya, Tuhan kata apa? Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Pergi tengok dia ni ada sembahyang sunat tak? Pergi tengok dia ada sembahyang sunat tak? Fa in kana lahu, jika dia ada sembahyang sunat, yakni rawatib, atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Ambil yang sunat itu dan sempurnakan faridatahu, sempurnakan yang fardu itu dengan yang sunat. Ini fungsi peranan yang paling besar sembahyang sunat. Sebab kita sembahyang sunat, pasal kita nak pastikan kekurangan, kecacatan yang ada dalam sembahyang fardu dapat ditampung. Sebab itu kita baca dalam hadis, satu orang Arab Badui mari tanya Nabi, ma faradallahu alayya minas salah. Apa yang Tuhan wajibkan? Nabi kata sembahyang 5 waktu sehari semalam. Nabi tak sebut yang sunat. Nabi tak cerita yang sunat. Panjang ulama bahas pasal apa Nabi tak ajak. Tetapi tuan-tuan, satu orang yang betul-betul dia sembahyang fardu, dia tidak akan rasa tenang, dia tidak akan rasa puas, dia tidak akan rasa confident, yakin sembahyang tu sempurna. Kalau orang yang betul-betul sembahyang fardu dia jaga betul, dia akan rasa macam ada kekurangan. Pasal itu dia akan buat sembahyang sunat. Orang yang sembahyang fardu dia betul, dia akan rasa tak tenang sehingga dia buat sunat. Kerana orang yang betul-betul sembahyang fardu, dia akan tahu kualiti sembahyang dia tu terang mana. Pasal itu orang yang sembahyang fardu ni dia jaga betul-betul, bila habis sembahyang tu dia akan buat sembahyang sunat, kerana dia tahu kualiti sembahyang fardu dia tu tidak memuaskan. Tapi kalau sembahyang fardu pun lintang pukang, halau balai cincai, dia tak kisah, dia tak heran. Janji aku sembahyang sudah. Sebab itu beza. Orang yang sembahyang betul jaga fardu, dia akan rasa apa? Rasa kosong, melainkan dia buat sembahyang sunat. Itu kelebihan yang pertama. Demikian juga dalam hadis tu kata yu'khadhul a'mal ala dhakum. Demikian juga amalan-amalan yang lain, tengok yang fardu itu kemudian tampung kekurangannya dengan yang sunat. Tapi kalau dia tak buat yang fardu, tapi dia buat yang sunat tu nak pergi tampung tang mana? Umpamanya nasi dia tak masak, tapi dia pergi buat sambil belacan. Sambil belacan ni side dish saja. Sampingan dia tak ada pun kita boleh makan. Tapi kalau tak ada nasi, ada sambil belacan, teriak. Buat asyik kawan tu.
Buka-buka tudung, tengok ada nasi, ada ikan, tak ada sambal belacan. Pas. Tapi buka-buka, ada ulam, ada sambal belacan, ada budu, ada tempoyak, nasi dengan ikan tak ada. Kita akan rasa apa? Pelik. Demikian orang yang sembahyang sunat. Itu baru analogi akal. Belum kita bawa dari sudut hujah, nas lagi. Dari sudut akal pun nampak canggung lah. Orang yang topa, celapak hak ibadat sunat ni, tak buat ibadat wajib. Okey. Kemudian kita tengok juga kelebihan yang kedua. Saja saya baca ni nak bagi hangat, nak bagi tuan-tuan semangat lah sembahyang sunat ni. Kadang-kadang kita bila duk buat selalu kita rasa down, rasa kurang, rasa tak apa nak rajin. Dengar hadis-hadis macam ni, dia membakar semula semangat kita. Yang kedua, hadis daripada Ka'ab bin Malik al-Aslami. Qal kuntu abitu ma'a Rasulillah fa'ataituhu biwudu'ih wa hajatih. Kata Ka'ab, kata Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami. Sahabat tu nama Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami. Dia kata, satu hari abitu, aku bermalam. Abitu. Bata yabitu, kan? Mabit, bermalam. Aku bermalam bersama dengan Rasulullah dan aku membawa kepadanya biwadu. Tuan-tuan kena baca bagi betul. Wudu lain, wadu lain. Wadu ayak semayang. Wudu perbuatan ambil ayak semayang. Kalau kita baca wadu ayak semayang tu. Sebab itu contoh macam sahur. Kalau kita baca baris atas, sahur, makanan yang kita nak makan waktu sok tu. Tapi kalau kita baca suhur, perbuatan kita mangkit sok tu. Kan? Tak apalah, yang ni pun bukan nak masuk neraka pun kalau silap baca. Okey? Tak apa, kita cerita bila kan. Biwadu, aku bawa mari kat Nabi ayak semayang. Wahajati. Kemudian Nabi pun ambil ayak semayang dan sebagainya. Nabi tanya Rabi'ah, sel, apa ada apa-apa nak minta lah. Nabi ni kalau orang bagi sesuatu, orang tolong dia suka membalas budi. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya dapat duduk dengan Nabi. Murafaqah, dapat teman Nabi. Dapat jadi kawan dengan Nabi di dalam syurga. Dapat duduk sekali dengan Nabi. Kemudian Nabi tanya, yang lain daripada tu? Ada hajat-hajat yang lain? Permintaan yang lain? Ada apa-apa selain daripada nak duduk sekali dengan aku? Dia kata tak ada, yang tu saja. Yang lain tak ada. Boleh duduk dengan Nabi dalam syurga, duduk sekali, duduk tepi Nabi tu pun dah besar rahmat. Yang tu saja yang dia nak. Nabi kata kalau yang tu hang nak, hang kena buat satu benda. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Hadis akhrajahu Muslim. Kalau betul hang nak duduk dengan aku dalam syurga, nak menemani aku di dalam syurga, bikathratis sujud, kena memperbanyakkan sujud. Kata para ulama, memperbanyakkan sujud di situ merujuk kepada memperbanyakkan sembahyang sunat. Bukanlah tak duduk sujud. Kan? Memperbanyakkan sujud ni artinya memperbanyakkan sembahyang. Jadi orang yang banyak sembahyang sunat, dia akan duduk dengan Nabi di dalam syurga yang sama. Fadilah, kelebihan sembahyang sunat. Kan? Tapi orang kita ni jenis qanaah. Bab akhirat ni depa jenis mudah satisfy, mudah puas hati. Kan? Orang kita ni bab dunia yang dia tak apa nak puas hati ni. Yang dia tamak ni bab akhirat ni dia sentiasa redha lah. Kan? Dia kata boleh masuk syurga pun tak apa dah kalau tak duduk dengan Nabi pun. Kan? Janji tak masuk neraka sudahlah. Dia redha, bagus, pasrah. Dia kata kalau masuk syurga tapi tak duduk dengan Nabi, tak apa dah, okey dah, aku okey dah. Boleh masuk syurga pun besar rahmat dah. Tak duduk dengan Nabi pun tak apa dah. Tu bab syurga. Tapi kalau kau tanya, kalau orang bagi apa dia ni 50, orang tak bagi 100, pasal apa pula? Awak tak boleh 100, awak boleh 50. Tak ada pula hang nak qanaah kan. Orang kita ni yang bab-bab lagu tu dia tak boleh, dia angin. Okey. Itu hadis yang kedua tentang kelebihan sembahyang sunat. Okey. Kemudian kita tengok juga beberapa hukum. Okeylah tuan-tuan, mudah-mudahan
dua hadis ini dapat memberikan satu motivasi, pembakar semangat. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kuantiti dan kualiti sembahyang sunat. Dah nama pun ahli sunnah. Okey, kita mula perbincangan berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan salat tatawwu'. Mungkin sebahagiannya tuan-tuan dah ma'ruf, dah tahu. Pertama, at-tatawwu' fil bait afdal. Poin yang pertama yang berkaitan dengan salat sunat ini, iaitu kita kena mengaku bahawa salat sunat afdal lawan dia fadil. Afdal yang terbaik, yang kurang baik dia panggil fadil. Tapi dua-dua tu baik. Faham tak? Yang satu banyak baik, yang satu kurang baik. Okey? Jadi kalau kita sebut sembahyang sunat ni, mana bagus? Mana afdal? Mana pahala yang lebih besar? Di rumah, bukan di masjid. Tapi kita macam duk kata, terbalik kurang. Sengkuang palik. Tahu dia? Yang wajib pergi buat di rumah. Macam bulan puasa. Maghrib, isyak dia buat di rumah. Tarawih dia pakai baju apa semua. Dia kenyang, mutabak apa semua. Baru dia nak main masjid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak satu orang main mayang maghrib di masjid, main mayang isyak di masjid, lepas tu orang mayang tarawih dia start mutu balik. Yang tu mungkin dia faham ada ilmu. Mungkin dia nak ambil mayang sunat tu pasal ada pandangan kata tarawih termasuk mayang sunat buat di rumah, dan Nabi pun memang buat di rumah. Ada cerita panjang lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok maghrib di rumah, isyak di rumah, tarawih dia start, yang ni jahil tukir. Tak, saya berani kata lah pasal tuan-tuan ni jenis mayang di masjid kan. Hak nu tak mai. Hak nu kalau nak kata bulan puasa. Kan? Nampak? Hak ni hak yang jenis sampai belacan tadi lah. Golongan sampai belacan ni yun. Okey. Sehingga kan, tuan-tuan jangan terkejut tau. Al-Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, dia kata apa tau? Dia kata, Nabi sebut dekat orang perempuan, semayang di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Nabi kata tu di mana? Ni, Nabi kita duduk mana ni? Nabi ucapkan perkataan tu. Wanita salat di rumah lebih baik daripada di masjid. Wanita ni afdal, bukan sunat. Fardu pun sembahyang di rumah. Nabi mengucapkan perkataan itu di bumi Madinah. Sehingga kan dia kata, pandangan dia, berdasarkan hadis tu, Nabi nak kata apa? Ni orang perempuan, mayang di rumah lebih baik daripada mayang di masjid Nabi. Sebab Nabi bercakap dalam konteks orang perempuan di Madinah. Dan masjid yang Nabi maksudkan tu masjid apa? Masjid Nabawi. Itu pandangan dia lah. Mungkin kita boleh bahas panjang lain. Mungkin kita boleh tengok dari sudut kelebihan masjid-masjid lain dengan masjid Nabawi 1000 rakaat. Panjang lah. Tapi saya nak ceritanya, sembahyang wanita afdal di rumah. Hatta di bumi Madinah. Sebab Nabi tak sebut pengecualian. Dan Nabi ucap benda tu di Madinah. Itu pandangan dia. Wallahu a'lam. Okey, jadi kita nak sebut di sini, bagi orang-orang yang nak sembahyang sunat, balik buat di rumah jika ada peluang. Tapi saya sebelum nak baca hadis ni nak kena sebut juga poin ni, sekali dia jadi silap faham. Boleh sembahyang sunat di masjid. Kita duk bahas ni afdal dengan tak afdal. Ni kena sebut. Sehari dia keluar, dia pergi makan mi goreng tang titi cai tu, dia kata apa? Dia kata, hang tahu tak, kita kan boleh mayang sunat di masjid, kena mayang di rumah. Tu. Siapa kata? Ni pandai-pandai ni. Orang tak kata lagu tu, dia kata lagu tu. Orang duk bahas afdal dengan tak afdal.
lebih baik dengan kurang baik. Mana yang lebih baik? Mana yang besar mana? Dia kata, ni kita duk mayang sunat ni silap mana-mana tak boleh kena mayang di rumah. Tu dia. Yang ni lajak lebih pada laju. Tekan 60 lajak pi lebih. Orang kata takat baik dengan tak baik, orang tak kata boleh tak boleh. Lepas tu dia tengok kawan tu mayang. Kawan tu tak mayang kuliah malam ni. Kan? Kawan tu mayang sunat. Dia pun pergi, dia ada semangat lah ni. Dia kata, hang tak tahu kan boleh mayang sunat ni kena boleh di rumah. Malah orang baca hadis lah tu, hang tak main. Tu dia. Lah kali yang fitnahnya pergi kepada penceramah dan juga ahli sunnah. Mereka ni tak bagi semayang sunat. Tu dia. Cerita kan. Keluar metro muka depan. Okey. Kita duk cerita ni apa? Afdal dengan tak afdal. Jadi kadang-kadang bergantung kepada keadaan lah. Kalau kita tak boleh semayang di rumah dan sebagainya, lebih baik kita buat di. Macam kita semayang witir lah. Semayang witir boleh sebelum lena dengan boleh selepas lena. Dua-dua boleh, dua-dua sah, dua-dua harus. Tapi bila bincang bab afdal tak afdal, dia jadi lain. Afdalnya lepas tidur. Di hujung sekali tu. Kan? Dia tengok kawan tu, dia kata, mayang witir. Witir mana boleh buat? Mana boleh buat? Kemah tu. Hang kena lena tu. Kan? Okey? Ada setengah orang dia tak bagi semayang. Dia tak boleh semayang. Tak ada semayang sunat di masjid bagi dia. Ini ekstrim. Ekstrim. Sebab Nabi pun tak pernah larang. Cuma Nabi sebut afdal. Antaranya hadis. Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari Muslim. Fa inna afdal as-salah. Salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik sembahyang bagi seseorang lelaki di rumahnya. Nampak? Kecuali illal maktubah, kecuali semayang fardu. Nabi kata afdal dia semayang di rumah bagi lelaki-lelaki. Orang perempuan tak masuk dalam perbincangan ni pasal semua sunat ke wajib ke buat di rumah. Kan? Macam tu juga. Orang kita dok kata orang perempuan ni semayang wajib ke semayang sunat ke di rumah. Lelaki dia ajak. Dia kata jom kita pergi masjid lah ni. Hai, kami kan boleh pergi masjid. Tu. Sambil orang duk ceramah dia, sambil duk ceramah pula kawan sebelah dia. Kan? Okey, faham. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang, wal hadithu yadullu ala anna as-salat at-tatawwu' fil baiti afdal illa al-maktubah wa hadhihi al-afdaliyatu ala al-itlaq sawa'un kana salat at-tatawwu' mimma yushra' lahu al-jama'ah fil masjid am la kama huwa zahir al-hadith. Dia kata apa? Dia kata hadis ni menunjukkan bahawa kesemua semayang sunat secara itlaq, secara umumnya buat di rumah. Tak kira lah semayang tu disyariatkan berjemaah di masjid ke tak berjemaah. Dia nak kiyah kepada apa? Tarawih. So pandangan sebahagian ulama kata kalau dia tu kategori semayang sunat, afdal di rumah. Afdal tu. Walaupun pandangan ni kita boleh bincang lah. Tapi poin yang pertama, semayang sunat afdal di rumah. Siapa nak pulih pahala besar, nak pulih pahala banyak, balik buat di rumah. Kan? Siapa yang dia nak dapat pahala saja, tak kira banyak ke sikit, dia buat di masjid. Tapi dia tengok pula, case by case lah. Dia kata, aku bukan tak mau dapat pahala banyak, tapi aku saya aku tak dapat langsung. Pasal aku tak yakin dengan diri aku ni. Kan? Kalau lagu ni lebih baik afdal dia buat di masjid. Okey. Seterusnya kita tengok pula poin yang kedua. Al-mudawamah 'ala at-tatawwu' afdal wa in qalla. Ini juga satu benda yang bagus. Apa dia? Sembahyang sunat yang terbaik, yang paling bagus adalah yang bersifat konsisten walaupun sedikit. Sembahyang sunat ni yang bagusnya, yang terbaiknya, yang ikut sunnahnya konsisten, buat senantiasa walaupun sikit. Yang teruknya buat banyak tapi timuk saja. Timuk dia buat. Mai timuk dia mayang duha. Lepas habis timuk dia tak mayang dah, tunggu timuk pula. Kan? Bermusim lah maknanya. Yang ni tak bagus lah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mana Nabi SAW kata Aisyah, an Aisyah qalat
kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasir wa kana yuhajjiruhu min al-lail fayusalli fihi faja'ala an-nas yusallu bi salatihi wa yabsutuhu bin nahar fathabu dhata laylah faqala ya ayuhan nas. Nabi bercakap, bagi satu ucapan pada orang ramai, alaikum minal a'mal ma tutiqun, buatlah amalan sekadar yang kamu mampu. Ini tuan-tuan kena faham elok-elok ni. Amalan apa ni? Yang sekadar kamu mampu ni. Sunat. Kalau dia faham mutlak. Alaikum minal a'mal ma tutiqun. Buat takat mana larat. Ini merujuk kepada sunat. Puasa sunat ke, mayang sunat ke. Hak sunat-sunat tu Nabi bagi, Nabi qayyid, Nabi ikat dengan takat larat. Jangan gagah kalau tak larat. Tapi tuan-tuan jangan pergi duk baca hadis ni kat mayang fardu. Mayang lohok asak tak buat. Lepas tu bini tegur. Asak tak mayang ni? Alaikum ala ma yutiqun. Nabi kata buat takat mana larat. Lohok tadi aku larat. Mayang asak ni ambil anak sekolah apa aku tak larat lah. Nabi pun jenis tak paksa. Kau dah pergi baca hadis lagu ni, dia dengan Kasim Ahmad tak ada beza lah. Dia Kasim Baba. Kenapa? Kenapa Nabi tak bagi kita pulun sangat? Yang ni pun salah juga. Bila kita kata tak boleh pulun sangat, dia tinggal terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepatah haram pun tak baca. Astaghfirullah ke subhanallah. Tak baca langsung, mangkit buih lagu tu lah. Bila kita kata awak tak zikir-zikir, bukan boleh pulun sangat. Ayat dia tu. Bukan boleh pulun sangat. Quran pun tak pernah baca. Orang kata, aku tengok orang tak pernah baca Quran apa. Bukan boleh pulun sangat. Tak, makna bukan boleh pulun sangat tu jangan melampau. Kerana apa? Nabi bagi dia punya alasan dia. Fa inna Allah la yamal. Mulul. Arab ni mulul, malal. Apa ni mulul, malal? Boring. Bosan. Allah tidak bosan memberi pahala, tetapi kamu yang akan bosan. Maknanya Tuhan nak bagi pahala, tak ada masalah. Hampa buat dia bagilah. Tapi masalahnya pada kita, bila pulun dia main apa? Manusia ni dia ada apa? Kita duk kata apa kan? Kita tengok kawan tu rajin pelik, kita kata apa? Naik syekh. Naik syekh kau ni ya. Naik syekh. Nabi tak bagi. Takut apa? Takut kita yang down. Pasal itu Nabi peringat kita tuan-tuan. Likulli amalin syirrah. Setiap amalan ada semangat. Walikulli syirrah fatrah. Setiap amalan ada semangat. Pasal itu kadang-kadang kita main satu kita jadi semangat. Tapi Nabi bagi tahu, setiap semangat ni dia ada waktu dia futur. Futur ni waktu kita akan rasa letih, tak larat, bosan, boring, jemu, cemui, meluat. Semua ada. Waktu tu Nabi kata jaga-jaga. Sebab itu kita buat ni wasatiyah, kan? Dan Nabi bagi tahu, wa innal ahabbal a'mal ila Allah Ta'ala ma duwima alaih wa in qal. Sebaik-baik amalan yang Tuhan kasih dan cinta, yakni merujuk kepada sembahyang sunat, adalah yang berterusan walaupun sedikit. Okey? Nampak? Sebab itu kita sebut iqtisad, sedikit tetapi sunnah lebih baik daripada banyak tetapi tidak sunnah. Yang ketiga, salatut tatawwu' an qu'ud. Yang ini salat sunat. Antara hukum fiqahnya yang ketiga, bolehlah nak duduk walaupun mampu. An Imran bin Husain wa kana mabsuran qala sa'altu Rasulullah an salati ar-rajul qa'ida in shalla qa'iman fahuwa afdal. Imran bin Husain, satu orang laki-laki mabsuran yang menanggung penyakit buasi. Sa'altu Rasulullah, aku tanya dekat Nabi tentang
keadaan orang yang sembahyang secara duduk. Nabi cerita mari, Nabi kata, in salla qa'ima, jika dia sembahyang berdiri, fahuwa afdal. Bagus, banyak pahala. Wa man salla qa'idan, kalau dia sembahyang duduk, falahu nisfu ajri qa'im. Siapa yang sembahyang berdiri, afdal. Tapi kalau sembahyang duduk, sah. Cuma nisfu, setengah daripada pahala berdiri. Tapi sah lah. Cuma pahala dia potong setengah. Okey lah, kan? Daripada tak dapat langsung. Manakala kalau ada orang yang sembahyang naiman, baring, lagi relax lah, kan? Nisfu ajr, setengah daripada duduk. Kalau berdiri, satu penuh. Kalau duduk, setengah. Kalau baring, setengah daripada setengah. Tak apalah daripada tak ada langsung. Tu falsafah kita. Apa falsafah hidup? Biar ada daripada tak ada. Jadi tuan-tuan, habis-habis mayang isyak, mayang lentang. Dia kata teruk sangat hang ni, mayang terlentang. Tak apalah, ada je juga sikit-sikit daripada tak ada langsung. Boleh lah. Akhrajahul Bukhari. Tapi nak ceritanya, kena tengok ulasan ulama. Qala at-Tirmidhi, berkata Imam at-Tirmidhi, wa ma'na hadzal hadis 'inda ba'di ahli al-'ilm fi salati at-tatawwu'. Maksud hadis ini, sebahagian para ulama menyatakan ia merujuk kepada sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat. Artinya apa? Yang boleh duduk, kalau boleh berdiri, ni sembahyang sunat. Tapi kalau boleh berdiri, pergi duduk, sembahyang fardu, batal. Nah? Jangan duduk sembahyang isyak lagi duduk. Dia tengok lama dah kawan dia duduk sembahyang atas kerusi, dia tengok syok. Malam ni dia baca hadis ni, lepas tu dia dengar takat ni, dia keluar, pergi luar. Lepas tu dia kata, dia duduk luar seorang-seorang. Dia kata, boleh duduk lah. Aku menteringin lama dah nak tunggu tak larat. Aku nampak gaya macam lambat lagi. Dia pun ambil kerusi. Kawan dia tanya, gout juga ke? Yang dia duduk tu pasal gout. Dia kata, tak gout lah. Tu yang hang duduk tu. Aku tengok hang duduk syok, nampak relax. Aku pun nak try tengok. Hang boleh tak berdiri? Boleh. Lepas tu yang hampir duduk pasal apa? Tak apalah, setengah pahala. Batal terus. Sembahyang fardu. Tapi kalau satu orang dia sembahyang fardu, berdiri, lepas tu dia sembahyang sunat, dia duduk, dia dapat setengah. Hadis ini disebut juga dalam riwayat yang lain, in syaa ar-rajul shalla salat at-tatawwu' qa'iman wa jalisan wa muttaji'an. Orang yang sembahyang sunat, dia boleh pilih insya, sama ada dia nak sembahyang berdiri, atau dia nak sembahyang duduk, atau muttaji'an, dia nak sembahyang berbaring. Dia diberi pilihan. Yang mana ini hanya untuk sembahyang sunat. Okey. Dan Nabi pernah buat. Kita tengok. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma sa'alaha Abdullah bin Shaqiq Al-Uqayliyu an salati Rasulillah bil-lail. Orang pernah datang bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana Nabi sembahyang malam. Siapa dia nama kawan tu? Abdullah bin Shaqiq. Kemudian Aisyah pun cerita, kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Nabi ni kalau dia sembahyang malam, dia berdiri lama, panjang. Wa lailan tawilan qa'idan, dan kadang-kadang dia berdiri, kadang-kadang dia duduk. Kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Kalau dia baca berdiri, dia rakaat pun berdiri. Wa idza qara'a qa'idan, kalau dia baca duduk, raka'a qa'idan, dia pun rakaat duduk. Faham tak? Okey? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya Aisyah menceritakan kepelbagaian cara Nabi sembahyang sunat malam. Kadang-kadang dia berdiri, kadang-kadang dia duduk. Khususnya bila Nabi duduk ni. Nabi duduk di hujung usia. Sebab apa Nabi duduk di hujung usia? Pasal Nabi ni di hujung usia, badan dia bertambah berat. Dia gemuk sikit. Dia berusia, dia gemuk. Kan?
Jadi Aisyah kata bila dia mai berumur, berusia, dia badan dia berat sikit, dia duduk banyak. Okey. Manakala yang keempat, kita tengok pula hukum yang berikutnya, salatut tatawwu' fi safar. Kedudukan salat sunat ketika musafir. Kana min hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iqtisaru 'ala al-fard wa lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla sunnatan as-salah qablaha wala ba'daha illa ma kana min al-witri wa sunnati al-fajri fa innahu lam yakun liyada'ahuma hadaran wala safaran. Okey. Apa cerita sembahyang sunat ni bila kita musafir? Musafir. Satu, di antara petunjuk hadiyun Nabi, petunjuk Nabi. Tuan-tuan pun dah mengaku dah, petunjuk Nabi ni sebagai sebaik-baik petunjuk. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi. Sebaik-baik petunjuk tu petunjuk Nabi kan. Jadi kena tirulah. Nabi ni fi safarihi, di dalam musafir, iqtisar 'ala al-fard. Baginda sembahyang qasar. Jadi siapa yang ikut petunjuk Nabi, dia kena sembahyang qasar bila dia musafir. Cuma Nabi ni kadang-kadang dia qasar tapi dia tak jamak. Ini kita bahas lain masa lah. Dia qasar sahaja, dia tak jamak. Umpamanya masa dia duduk di Mekah 19 hari, dia qasar tapi dia tak jamak. Sebab jamak cerita lain, qasar cerita lain. Jamak bab himpun sembahyang, qasar bab pendek. Nabi ni bila dia sampai di satu tempat, di antara style dia, petunjuk dia qasar tapi dia ikut time. Dia jamak ni bila dia on the way. Nanti kita bincang cerita lain lah. Okey, tak apa, itu satu. Maknanya kalau tuan-tuan musafir, sembahyang qasar, jangan sembahyang tamam. Kalau sembahyang tamam sah tapi tidak afdal. Makna kurang pahala. Dalam mazhab Syafi'i, kalau buka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, terang dia sebut afdal orang musafir sembahyang qasar. Mazhab Syafi'i sebut afdal sembahyang qasar. Bukalah mana-mana kitab mazhab Syafi'i, dia sebut macam tu. Makna pahala lebih kalau sembahyang qasar berbanding dengan sembahyang tamam. Sebab Nabi sendiri qasar. Dan tak timbul isu banyak masjid boleh berhenti kerap, kereta Kediri bukan kereta tumpang. Tak ada timbul ni bab ni. Nabi pun kereta Kediri juga. Okey. Dia kata dulu masa muda-muda, dia cerita, saya ni bukan mayang betul sangat. Masa duk kerja dulu ni, mayang ikut dan dia, sat-sat semayang, sat-sat dok. Mai tua-tua nak mayang bagi banyak sikit, dia pun suruh mayang 2 pula. Kan? Kita nak mayang lah bagi banyak, dia kata semayang 2 bagus. Macam mana 2 bagus? Bagus 4 lah. Kan? Agama ni bukan ikut akal. Kata Ali bin Abi Talib, jika agama itu berdasarkan akal, Nabi tentu suruh sapu kaki bawah, tak suruh sapu ke atas. Kan? Bak sapu khuf. Okey, kedua. Ini baru kita nak bincang ni. Walam yuhfaz anhu. Tidak wujud satu perkara yang sabit, yang dihafal, yakni hadis daripada Nabi, baginda sembahyang qablaha wala ba'daha, merujuk kepada qabliyah dan ba'diyah. Tak ada petunjuk Nabi sembahyang rawatib. Qabliyah tak ada, ba'diyah tak ada. Illa man kana minal witri, kecuali witir. Was sunnatil fajri, qabliyah subuh, yang tu ada. Yang lain tu dia tinggal belakang. Qabliyah lohok, ba'diyah lohok, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak, yang tu dia tak buat. Tak ada satu pun riwayat kata dia buat. Tapi yang ada witir dengan sembahyang sunat fajar. Okey? Yang tu Nabi tak pernah tinggal. Yang kedua, wa thabata annahu shalla salat ad-duha. Ada hadis cerita Nabi sembahyang duha ketika musafir. Duha boleh. Duha Nabi buat waktu musafir. Wa thabata at-tatawwu' al-mutlaq minhu. Dan ada juga kadang-kadang Nabi buat sembahyang sunat mutlak ketika musafir. Yang jelas, dia tidak melakukan sembahyang sunat ketika musafir, iaitu merujuk kepada rawatib. Tuan-tuan duduk di Perlis, pergi berjalan Kuala Lumpur. Dulu orang pergi mana? Zoo Nagara.
Lepas tu muzium negara. Lepas tu masjid negara. Duk pusing mai kot tu. Pi zoo tak apalah, tengok binatang. Pi muzium tengok patung. Pi masjid kenalah mayang sunat. Dia masuk-masuk dia duduk. Kawan dia kata, hang tak mayang sunat ke? Nabi tak mayang sunat bila musafir ni. Dia tenyeh atas Nabi. Dia yang tu segan. Letih berjalan di muzium kan. Letih berjalan di zoo. Dia tenyeh Nabi tak mayang. Semayang yang Nabi tak buat tu rawatib. Tahiyatul masjid ni musafir tak musafir. Bila kita masuk masjid kita ada sebab. Maka dituntut kita semayang sunat. Dan tak pernah ditulis di mana-mana masjid. Tahiyatul masjid hanya kepada penduduk kampung ni saja. Kan? Itu antara benda yang kita boleh sebut. Qala Ibnu Qayyim wa hadha min fiqhihi sallallahu alaihi radhiyallahu an fa inna Allah subhanahu khaffafa 'anil musafir fi ar-ruba'iyyah shatraha فلو شرع له ركعتان قبلها أو بعدها لكان إتمام شطرها فلو شرع له ركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به. Mudahnya faham macam inilah. Ibnul Qayyim kata apa? Tuhan telah meringankan ke atas orang musafir semayang 4 pergi jadi 2. Maka tentulah Nabi pun dia tidak akan membebankan pergi buat rawatib. Sebab kalau buat rawatib, dia jadi apa? Tak ada beza. Tuhan buat hak 4 pergi jadi 2. Ringanlah sikit. Khaffafa. Nak bagi ringan. Kalau Nabi pergi sembahyang sunat, dia jadi balik berapa? Tak ada beza. Nampak? Itu sunnah. Okey, kita tak mau ceritalah yang panjang. Dan yang terakhir, masih ada masa. Okey, ada 2 minit sempat. وصلى صلاة التطوع بالوصل صلاة التطوع بالفرض, iaitu isu menyambung sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Ini 5 isu yang common isu yang selalu dibincangkan. Nombor 5 yang terakhir iaitu tentang fiqh, hukum sembahyang fardu, lepas tu kita terus sembahyang sunat, kita sambung, kita buat serta merta. Kita tengok sikit ada tak hadis dalam bab ini. An Umar bin Atha bin Abi al-Khawar anna Nafi' ibn Jubair arsalahu ila Sa'ib ibn ukhti Namir yas'aluhu an syai' ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah faqala na'am. Ceritanya tentang apa yang berlaku ke atas Muawiyah, iaitu ceritanya sallaitu ma'ahu al-jumu'ah ibn ukhti Namir. Namir ni dia sembahyang Jumaat dengan apa? Al-jumu'ah. Masa tu ada Muawiyah. Falamma sallama al-imam qumtu fi maqami fasallaitu. Habis sembahyang dengan imam, aku pun bangkit. Qumtu fi maqami. Maqami tempat. Habis bagi salam, falamma sallama al-imam. Habis saja tu imam bagi salam, aku pun bangkit terus tang tempat aku sembahyang fardu tadi. Fasallaitu. Aku pun sembahyang sunat lah. Falamma dakhal arsala ilayya faqal la ta'ud lima fa'alt. Muawiyah tegur. Muawiyah kata jangan buat macam tu. Muawiyah kata jangan ulang. La ta'ud. Jangan ulang apa yang kau buat tadi. Iaitu lepas daripada bagi salam terus bangkit tang tu juga sembahyang sunat. Apa alasan dia? Dia kata apa? فلا تصلها بالصلاة حتى تكلم أو تخرج. Jangan sembahyang kecuali jangan sembahyang, maknanya pas sembahyang fardu jangan sembahyang sunat. Hatta tukallim, sehinggalah engkau bercakap. Au takhruj, ataupun kau keluar, ataupun kau berpindah. Takhruj, buat sesuatu lah. Pasal apa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik.
Muawiyah kata kerana Nabi tak bagi kami buat macam hang buat, dan Nabi suruh kami buat sesuatu dulu. Maknanya tak boleh terus sembahyang sunat. Habis sembahyang fardu terus buat sembahyang sunat. Macam dia ni sakal lah. Assalamualaikum, terus mangkit. At the same place, tempat tu dia sembahyang fardu, tempat tu dia sembahyang sunat. Tak ada pemisah. Muawiyah kata jangan buat macam tu. Nabi tak bagi. Ala tusal salatun bi salatin hatta natakallam au nakhruj. Nabi kata jangan sambung sehingga kamu bercakap ataupun kamu keluar. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wal hadithu yadullu ala annahu la yajuzu waslu salatin bi salatin hatta natakallam au nakhruj. Hadis ini menunjukkan bahawa makruh kita menyambung ataupun terus serta merta salat fardu dengan satu salat sunat. Melainkan la yajuz, tak boleh, tak harus, makruh lah. Melainkan kita melakukan sesuatu sama ada kita bercakap ataupun kita keluar. Makna berpindah lah. Ini juga disebut oleh siapa? Pandangan ini diulas dan disebut oleh An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Maknanya An-Nawawi bila dia sampai pada hadis ni, dia bagi tahu lah. Dia bagi tahu afdal orang yang habis sembahyang fardu ni dia buat sesuatu. Sesuatulah. Tak apalah. Zikir ke, cakap ke, pindah tempat ke. Ini pun masalah juga. Kalau sama-sama faham, dia panggil apa? Dia panggil kerjasama lah, kan? Bila kita mangkit, orang sebelah dia faham. Kita mangkit ni ada sebab. Kita nak sembahyang sunat. Kita nak suruh dia mai duduk tempat kita nak pergi duduk tempat dia. Jika sama-sama orang yang memang faham, benda ni tak jadi isu. Tapi kalau bulan puasa, dia ada sikit problem lah, pasal yang mai tu pun setahun sekali. Bila kita mangkit, dia tengok kita tengok dia. Pasal sebelum ni bila kita mangkit, automatik orang tangkap. Bila kita mangkit, kawan tu pun dan mangkit pergi duduk. Dia mungkin nak berzikir lagi, kita mungkin nak mayang lah, kita habis zikir apa. Bila mai orang tak faham ni, kita pun tengok dia tengok kita. Kita tengok lagi, dia tengok balik. Kan? Kita pun tinggal dia tak buat lagu Ahmad ni, cakap. Kan? Cakap. Tuan-tuan habaq lah. Dia tu mai duduk tahun ni, saya nak sembahyang sunat. Kan? Kita takut jumpa pula, bertembung pula jenis gula yang buruk. Awak tahun tu tak boleh sembahyang? Yang ni dia cerita panjang lah. Bila kita kata mai duduk tahun ni, kan, kita nak pergi sembahyang tahun tu. Dia kata awak tadi duduk sembahyang elok tahun tu, awak nak mai duduk tahun ni pula. Hak lagu ni tuan-tuan bagi salam. Assalamualaikum. Tuan-tuan balik pergi sembahyang di rumah. Saat ni mai lain. Kalau duduk di situ dia jadi tak elok. Payah kan? Ini kejahilan ni. Okey, wallahu taala a'lam. Adalah 2-3 benda lain yang mungkin kita boleh sentuh dalam next kuliah kita. Ada 2-3 benda yang mungkin berkaitan dengan sembahyang sunat seperti di atas kenderaan, jenis-jenis sembahyang yang kita boleh berjamaah ataupun tidak, sunat berjamaah ataupun tidak. Kemudian tentang qada sembahyang-sembahyang sunat yang kita terlepas, dan banyak lagi lah berkaitan dengan ni. Tetapi isu 2-3 benda ni sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, dia adalah perkara asas. Yang saya tersebut 1-2 benda ni perkara asas dalam hukum sembahyang sunat. Orang yang mengaji dia akan tahu bila sebut sembahyang sunat, afdal di rumah. Asas sangat kira hak tu benda yang semua orang tahu lah. Kan? Tak payah, sebenarnya tak payah dicerita. Yang kedua apa dia? Sembahyang sunat ni boleh duduk dan sebagainya. Sembahyang sunat ni tak boleh sambung terus dengan sembahyang fardu. Ada pemisah. Sembahyang sunat ni kan, macam kita sebut tadi, buat sikit tapi berterusan. Cantiknya sembahyang sunat yang kita duk buat ni apabila kita boleh praktikkan sunnah-sunnah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan keberkatan kepada kita dan kita dapat menghidupkan sunnah yang mungkin ada sebahagiannya sudah tinggalkan. Dia panggil sunnah matrukah. Sunnah yang ditinggalkan. Kan? Jadi kita hidupkan, dapat pahala besar. Menghidupkan sunnah yang dah mati, pahalanya besar. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah
kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Terima kasih, dan kita bagi laluan kepada azan.